السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لاتبعوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا.
فأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. Maka adakah menuntut akan kamu oleh Tuhan kamu itu akan anak laki-laki, dan ambil ia daripada malaikat itu anak perempuan? Adakah perlu bagi Allah Ta'ala anak laki-laki, dan adakah Allah Ta'ala perlu pada anak perempuan, seperti mana didakwa oleh setengah-setengah pihak di kalangan orang-orang Yahudi, di kalangan orang-orang Nasara, dan di kalangan orang-orang musyrikin yang lain. Ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada anak laki-laki, seperti mana dakwaan orang-orang Nasara yang mengatakan Isa itu ibnullah, Isa itu anak Allah. Adakah Allah perlu kepada anak? Patutkah zat Allah Ta'ala yang maha mulia itu berhajat kepada anak? Jawabnya tidak. Bahkan orang-orang Nasara percaya lagi, ada lagi Allah Tuhan bapa bagi orang Kristian, Isa Tuhan anak. Ada lagi Ruhul Qudus juga anak Tuhan. Salah satu daripada Tuhan yang tiga, Ruhul Qudus. Apa dia Ruhul Qudus? Malaikat Jibril. Semua ini mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menganggap malaikat itu anak Allah, anak perempuan Allah, sehingga kan kebanyakan patung-patung dalam dunia ini menamakan patung itu dengan patung perempuan, seperti Maria, patung Maria, dalam bahasa kita patung Maryam. Kononnya Allah Ta'ala ada anak perempuan. Ada juga yang menganggap bahawa malaikat itu perempuan. Menganggap malaikat perempuan pun salah, kerana malaikat tidak laki-laki dan tidak perempuan, tidak makan dan tidak minum. Tetapi mereka menetapkan malaikat itu anak perempuan, dan lagi sekali salah yang besar mengatakan dahlah malaikat itu dianggap perempuan, dianggap pula malaikat itu anak perempuan Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Apa makna maha suci? Allah Ta'ala suci daripada segala syirik-syirik yang berpahaman mengatakan Allah Tuhan satu, Tuhan dua, Tuhan tiga, anak laki-laki Allah, anak perempuan Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Tu dulu kena mengesahkan Allah. Tauhid ni kena mengesah la ilaha illallah. Semua kita tahu maknanya, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Apa maksud la ilaha illallah? Allah sahaja Tuhan, yang lain bukan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak kufu dengan sesuatu. Lam yalid walam yulad. Allah tidak ada anak. Allah juga tidak diperanakkan. Dia tak ada anak, dan dia pun bukan diperanakkan oleh sesiapa. Tu kita belajar sifat 20. Qadim, Allah Ta'ala kekal. Wujud, qidam, baqa. Qadim, baqa, kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada awal dan tidak ada akhir. Macam mana tidak ada awal dan tidak ada akhir? Oleh kerana semua di atas dunia ini ada awal dan ada akhir. Kita nak fikir tidak ada awal tu kadang-kadang akal kita tak sampai. Kerana semua benda yang ada di atas dunia ini ada awal belaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada awal dan tidak ada akhir. Itu. Ini tauhid. Jaga-jaga tuan-tuan. Lah ni pahaman yang pelik-pelik. Ni timbul pula pahaman baru berpegang dengan Al-Asma'ul Husna. Pahaman Al-Asma'ul Husna. Nabi tak perlu. Dan kita ni semua dulu sebelum faham semuanya kafir belaka. Itu. Dan pahaman-pahaman ni dia bawa ke seluruh negara.
Dulu duk bunyi sikit lah mengaji Asma'ul Husna, mengaji Asma'ul Husna. Akhirnya yang bawa pahaman Asma'ul Husna ni sangat sesat sekarang. Sangat sesat. Kita kena jaga. Sehingga semua orang yang tak faham menurut dia tu kafir belaka. Kafir belaka. Ini jaga. Mengaji akidah bagi kuat, bagi faham elok-elok. Nak mengaji daripada mana? Daripada Quran. Daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teringat dah ayat yang lepas kita belajar, wala taqfu ma laysa laka bihi an. Jangan kamu ikut orang yang tidak ada ilmu baginya. Wala taqfu ma laysa laka bihi an. Jangan kamu menurut barang yang kamu sendiri tidak tahu. Kamu main ikut je. Bunyi di awal ada profesor, kita kata dia pandai. Dia profesor dalam bidang apa? Bunyi awal ada PhD, panggil doktor, kita rasa dia pandai semua. Mengajaklah ahli yang kamu pakar, bahagian yang kamu pakar. Kamu mengaji ilmu-ilmu sekular, ilmu-ilmu keduniaan ni, tiba-tiba kamu nak jadi ulama. Orang pun ingat nampak gelaran kamu ni kemah-kemah, orang pakai ikut kamu belakang, kamu sesat, hak kat belakang kamu pun sesat belakang. Saya sebut selalu. Ingat ayat lepas kita baca, wala taqfu ma laysa laka bihi al. Jangan kamu menurut barang yang kamu sendiri tak tahu. Ikut dan kita ada otak, Allah bagi mata, tengok elok-elok. Allah bagi telinga, dengar elok-elok. Allah bagi akal, fikiran, fikir elok-elok. Ni ikut dan. Termasuklah hari ni kita lihat orang yang mengambil kesempatan dalam bab derma. Kadang cerita benda-benda yang tak logik. Yalah, tentuan bila kita bagi, kita dapat pahala. Tapi kadang cerita-cerita tu benda yang tak logik pun. Saya nak kena balik malam ni juga, saya mengaji di Pasir Tumbuh. Tolonglah bagi derma. Saya nak balik malam ni juga, tak boleh apa semua. Pergi tempat lain habaq nak balik malam tu juga. Pergi tempat lain lagi nak habaq balik malam tu juga. Padahal orang Pasir Tumbuh sendiri pun tak tahu, tak pernah belajar di situ. Kita nak tekan telefon tanya betul nak nama si fulan mengaji kat sini apa semua tak mau kaji, ikut je apa semua. Akhirnya golongan-golongan yang menipu macam ni lagi banyak, lagi membiak. Sebab apa? Sebab salah kita juga. Sebab kita tak siasat, kita tak fikir, kita tak tanya orang. Sebab tu kita tengok lo ni hak skema sampai kaya raya, tipu orang merata-rata. Skema tu satu salah. Yang kedua, kenapa kita tertipu? Hang pakai ikut saja benda hang tak ada ilmu, kata Allah. Ikut apa benda yang kamu tak ada ilmu, kamu tanya orang, kamu kaji dulu. Ni ada buat gelabah tak tahu hala, pergi bagi nombor PIN, pergi bagi nombor akaun. Sudah, sedap masa tu, pergi duk teriak di balai polis, buat report. Pergi cari ustaz suruh baca Yasin. Berlambaklah kita. Ustaz suruh baca Yasin, ustaz suruh baca Yasin. Kadang meluat. Ustaz sentiasa baca Yasin kat dia apa semua. Kita tu yang kena tipu pasal apa? Ada otak fikir, ada mata tengok, ada telinga dengar. Allah sebut depan ayat lepas, tu ulang balik ayat lepas, kau kena lagi sekali. Dalam bab apa pun. Ni orang pakai balut serban, pakai jubah, taruh janggut elok, ajak orang alim. Mari ustazah ada PhD, ada profesor apa semua, pakai tudung elok, labuh elok, cakap pandai sikit, ini orang alim. Cuba tanya orang, dia ni tok guru ke apa? Dia PhD dalam bidang apa? Dia profesor apa? Tanya orang. Siasat. Tambahlah ni boleh Google gitu gini apa, cari ikut kepala apa semua. Baru mengaji. Tak jadi sesat. Ni siapa pandai bercakap kita mengaji. Siapa lepas tu salah orang menyesatkan kita. Orang sesat masuk dalam neraka, orang yang menyesatkan pun masuk neraka. Orang yang menyesatkan tu kerana dia menyesatkan orang. Orang yang kena sesat kerana ikut orang tu masuk neraka juga. Pasal apa? Bodoh, tak mau fikir langsung. Yang jadi bodoh untuk semua. Ini cerita. Kalau kita jaga perhati siasat elok-elok dah apa semua nak terkena juga, tak ada arah lah. Ni tak mudah terpengaruh, mudah terikut-ikut dalam bab apa pun. Nama kita dapat duit ke WSP, ngomong kerja daripada muda sampai tua, adalah 300-400 ribu. Duit itulah simpan pun nak makan untuk hari tua, kalau umur panjang lagi. Kalau tak pergi haji, duit itulah nanti nak pergi haji pun. Mari orang pergi goreng kot ni, marilah kat kami guna 2 minggu saja.
Bagi 300,000 2 minggu saja. Dalam 2 minggu ni kami boleh dah buat untung dapat sampai 100,000. Ambil balik 200,000 dapat lagi 100,000. Begitu. 2 minggu je kami pulang balik. Dia pun duk fikir bukan senang, dah 2 minggu dia dapat duit 100,000, pak bagi 200,000. Bagi-bagi tu tak usah kata 100,000 dapat 200,000 tu pun hilang. Pasal apa? Lepas tu teriak melalui apa semua. Hang ada otak awak tak fikir? Menega apa seminggu 200,000 untung sampai 100,000? Kau fikir ke mah? Kadang satu kali ganda bagi 200,000 dapat 400,000. Bagi habis, terguling habis semua. Ingat kita guna otak. Jangan sampai kita kena tipu. Dulu ada satu projek buat perumahan banglo di Langkawi tak silap. Nah itu, nama apa tu lah. Iklan riuh apa semua. Rumah banglo harga 30,000. Siap dengan bagi tanah, siap sekali. Bayar deposit 10,000, nanti dapat rumah banglo 30,000. Pakat bagi lah. Pakat bagi duit tak kira. Sudah hilang duit 10,000. Ada kerja tuntut sana, tuntut sini, tuntut sana, tuntut. Cuba hang fikir ada otak. Rumah banglo 300,000 nak buat apa? Beli tiang pun tak lepas. Beli bumbung saja pun tak lepas. Mozek saja pun tak lepas. Macam mana dia boleh buat? Ada pengguna otak. Terus ada bagi mengarut. Sebab tu kalau luar biasa sangat, pelik sangat, jangan. Umrah ni banyaklah umrah. Orang pergi 6,000 7,000 boleh lah pergi. Dia 2,500. Beratok bahkan api umrah 2,500. Kena pula game pertama lepas pi. Tak apa, memang trik dia lagu tu nak bagi lepas pi. Hak game pertama ni balik kempen pula. Kami pi layan dengan baik. Dia panggil tu Arab tu orang hak tajar tu pula ada menipu apa semua tu ni semua. Dia pula orang pakak berdua masuk-masuk sangkut. Sangkut. Orang buat package apa? Tiket kapal terbang saja 2,500 tak cukup. Yang 2,500 dengan kapal terbang, dengan hotel, dengan makan cukup lengkap lagi apa semua, air zam-zam segala-gala. Ikut. Hang tak tahu ikut kepala, hang ikut orang. Berdosa tau. Berdosa. Ni yang saya ulang balik lah ayat lepas mengaji dah lepas. Tapi ayat ni kena ulang banyak kali, kena kena lagi. Ni ada. Ulang balik ayat ingat tak mengaji minggu lepas ayat ni? Lupa arah. Lupa arah. Jangan lupa. Gitu. Yang dah jadi syirik pasal apa? Pasal ikut orang. Tak mau guna otak. Bagaimana ketika Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebut. Makna wafat tu diangkat naik. Inilah. Orang Yahudi kata depa bunuh Isa. Orang Kristian pun faham yang bunuh Isa itu Yahudi. Tak ada nabi masa tu. Lantiklah tiba-tiba ada seorang buat terfikir buat agama baru, nama dia Yahuda. Dia buat agama baru. Agama apa? Agama Nasara, agama Kristian. Isa ni anak Tuhan gitu gini apa cipta Nabi Isa sendiri Islam. Cipta agama Yahudi. Cipta agama Kristian. Yang cipta tu apa dia? Orang Yahudi. Bila begitu bertembung agama Yahudi dengan agama Nasara berang. Orang Nasara, orang Yahudi juga tapi dia reka agama baru, nama dia Nasara. Dia tak ramai orang dia. Tapi pengikut dia dah ramai. Jadi dia takut dia kena bunuh, dia minta tolong kepada orang-orang Eropah, orang Rom, mari tolong. Jadi berperanglah orang Rom dengan orang Yahudi. Menang orang Rom, orang Yahudi lari keluar, kena keluar pula semua. Sebab itu di Palestin dahulu dikuasai oleh orang Kristian. Kristian apa semua. Kristian tu asal yang tubuh Kristian juga siapa dia? Orang Yahudi juga. Orang Yahudi juga. Itu cerita dia. Macam-macam, orang fikir macam-macam. Tambah zaman lah ni ekonomi gawat, duit tak ada, nak fikir nak buat duit ni macam-macam. Tipu orang pun macam-macam fikir. Kita jangan tertipu. Jaga, kita ada otak. Nombor satu, dalam bab akidah. Jangan mari orang bagi ceramah gitu gini apa semua, tengok Tok Syekh mana usaha ya. Dia ni alim, kita ikut apa semua. Cuba hang tanya Ustaz, dia mengaji di mana? Tok guru yang kita nak mengaji tu dia mengaji ke tak? Jangan duk dengar sedap cakap je kita ikut. Yakunu fil akhir zaman kathirul khutaba wa qalilul ulama. Akan berlaku di akhir zaman, ramai orang pandai berceramah. Wa qalilul ulama, sedikit ulama betul.
Yang alim sedikit. Hak pandai bercakap ramai. Zaman bila? Zaman kita ni lah. Akhir zaman. Cara cakap boleh terpukau. Bila dengar dia cakap. Ini ingat. Jaga. Gitu. Baik. Fa asfakum rabbukum bil banin wattakhadha minal malaikati inatha. Adakah menuntut akan kamu oleh Tuhan kamu itu dengan anak laki-laki dan ambil ia daripada anak malaikat itu anak perempuan bagi dirinya dengan sangka kamu yakni musyrikin, maka kata malaikat anak perempuan Allah, yakni jangan kamu sangka demikian, itu maha suci Allah daripada anak dan ibu bapa. Maha suci Allah Ta'ala daripada anak dan maha suci Allah daripada ibu bapa. Allah tidak ada anak dan tidak ada ibu bapa. Tuhan yang esa. La ilaha illallah. Dia suruh kita berwirid yang tu. Jaddidu imanakum billah ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu dengan la ilaha illallah. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal sekali hendaklah kamu ketahui la ilaha illallah. La ilaha illallah ni tuan-tuan jangan tunggu mati baru nak kata. Tahlil ni duduk saja-saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang kita malas bukan payah pun. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah itu anak kunci syurga. Nak masuk syurga tu dia anak kunci dia. La ilaha illallah. Pasal apa tuan? Kita kena sebut selalu yang ni pasal syaitan duk kacau. Saya rasa semua syaitan kacau. Supaya akidah tu jadi tersesat. Pertama, dia cuba nak kacau akidah ni ada Tuhan 2, Tuhan 3, Tuhan 4 apa semua. Tak boleh, tentu dia kacau yang lain. Betul ke dalam kubur malaikat tanya? Nak ragu-ragu dah. Betul ke dalam mati esok kita kena bangkit balik? Sila-sila ada pahaman-pahaman yang mengatakan kita duduk di atas dunia ni kena buat baik. Kalau kita buat baik, lepas pada mati roh kita masuk pada benda-benda baik. Masuk pada ikan. Masuk pada kucing. Kalau kita duduk atas dunia ni jahat, mati esok masuk pada benda-benda jahat. Ulat sawah. Apa dia lagi? Apa dia ulat? Apa dia ni tedung selah? Apa semua? Benda-benda jahat. Ini satu pahaman yang rosak akidah. Kita mati macam innal abrara lafi 'illiyin. Orang yang abrar, orang yang baik, roh dia diduduk di 'illiyin, di tempat yang tinggi. Macam mana? Wallahu a'lam. Innal fujjara lafi sijjin. Orang yang jahat duduk di sijjin, tempat yang paling bawah sekali. Sijjin nama dia. Roh yang baik, roh yang jahat. Lepas tu kita duduk tadah tangan minta ya Allah masukkan dia bersama-sama roh orang yang para solihin, orang yang baik. Kita duduk minta. Tapi kadang-kadang dia kacau fikiran, syaitan duk kacau nak bagi rosak. Daripada hak betul pergi salah. Tahkah betul ke bila mati masuk kepada nyerasi-nyerasi lain apa semua. Sebab tu kita kena buat baik, lepas nanti roh masuk pada benda-benda baik apa semua. Kau faham lagu tu dalam mata hati, rosak akidah. Ragu-ragu tentang neraka syurga. Ragu-ragu tentang neraka syurga. Orang yang baik Allah dimasukkan dalam syurga. Jahat masuklah neraka, disiksa. Betul. Akidah. Syaitan kacau nak bagi ragu-ragu benda tu. Ragu-ragu rosak akidah. Pada mahsyar ini. Tu kebanyak beriman ni wa yu'minuna bil ghaib, beriman dengan benda gaib. Beriman dengan benda yang tak nampak. Kena percaya sungguh-sungguh. Semua tak nampak. Malaikat tak nampak, dosa tak nampak, pahala tak nampak, neraka tak nampak, syurga tak nampak, azab kubur tak nampak, titian siratal mustaqim tak nampak. Ni benda-benda ni. Benda-benda gaib ni kena beriman, kena percaya, tapi tak nampak. Macam mana nak percaya tak nampak? Kita baca. Dia ada ilmal yaqin. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin.
Ketahuilah kamu tahu dengan ilmu. Dengan ilmu. Yakin. Dengan ilmu yakin. Belajar, mengaji, ada ilmu supaya kita dapat keyakinan. Dengan cara lain tak ada. Cara ilmu untuk kita dapat yakin. Supaya kita yakin. Lepas tu, akhirat esok, ainal yakin. Benda yang kita yakin tu boleh tengok dengan mata kepala kita. Lah ni nak tengok tak boleh. Kita kena yakin. Tak yakin tak boleh. Akidah kena yakin. Dia tak macam fiqh. Tauhid 100% kena yakin. Fiqh lain. Macam saya sebut selalu dah yang tu, kita ambil wuduk tadi. Di rumah kita sembahyang subuh tadi, lepas tu makan apa semua, start kereta, start motor, main mengaji. Ada wuduk masa ni. Zon berat hati kata ada. Zon berat hati belah ada. Ada wuduk kalau zon, ada wuduk lagi, boleh sembahyang. Fiqh boleh zon, tauhid tak boleh. Tauhid 100% kena percaya. Ni kena kuatkan akidah. Faham? Ngaji ni ngaji untuk kita memperkuatkan akidah kita. Itu. Baik. Innakum lataquluna qawlan azima, bahawasa kamu itu sesungguh berkata kamu akan perkataan yang besar. Sesungguhnya kamu itu berkata akan perkataan azim, perkataan yang besar. Fitnah kamu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Besar, bukan benda main-main. Kata apa? Allah ada anak laki-laki. Qaulan azima. Satu perkataan yang sangat besar. Salah dia sangat besar. Allah Taala ada anak perempuan. Siapa dia anak perempuan? Malaikat, anak perempuan Allah. Qaulan azima. Ini satu perkataan azim. Bukan perkataan main-main, perkataan yang sangat besar. Nah itu, ya, baik. Innakum lataquluna qawlan azima, bahawasa kamu itu sesungguh berkata akan perkataan yang besar dosa dengan sandar anak kepada Allah. Allah tak ampun. Dosa syirik ni Allah Ta'ala tak ampun. Inna Allah la yughfiru an yushraka bih. Allah Ta'ala tidak ampun siapa-siapa syirik padanya. Apa syirik? Menyengutukan. Ada bahasa kita guna syarikat. Syarik ni makna syarikat. Syirik apa dia? Share. Kita pun panggil share. Share daripada perkataan syirik lah, tapi share. Ada. Share benda lain tak apa, tapi kalau share Tuhan, itu lain. Ya, rasa akidah terbatas semua. Allah esa. Tak boleh duk syarikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kalau kita nak buka syarikat yang nama syarikat Sdn Bhd sampai hari ini mesti 2 orang. Seorang tak boleh. Nama pun syarik. Ni ada. Mesti 2 orang mengundang tadi. Dia ada pengarah urusan. Dia ada pengarah. Tak boleh seorang, mesti 2. Lepas tu kadang dia nak buka, nak share dengan orang, tak mau, dia kena buh nama bini dia. Dia kena buh nama anak dia. Nak bagi nama syarik tu. Nama syarik tu. Itu. Dalam perniagaan boleh, tapi dalam akidah bab ketuhanan azimah. Kata Tuhan 1, Tuhan 2, Tuhan 3, anak Tuhan, anak laki-laki Tuhan, anak perempuan Tuhan. Satu dosa yang sangat besar kalau mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Besarkan Allah. Tu banyak sebut la ilaha illallah. Hati tu ingat la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Apa makna tidak Tuhan melainkan Allah? Allah saja Tuhan, yang lain bukan. Allah saja Tuhan. Macam mana? Yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah Taala saja. Yang lain tak ada. Tak ada Tuhan yang bersifat macam Allah Subhanahu wa taala. Tak ada Tuhan yang bersifat dengan sifat kamalat, yang bersifat dengan sifat sempurna, yang tidak terhingga banyaknya sifat sempurna ini hanya Allah sahaja. Yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha berkuasa.
Hanya Allah Ta'ala saja. Pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak ada terhijab. Allah nampak batu, semut yang hitam di atas batu yang hitam, di malam yang hitam gelap gelita. Allah nampak. Allah tahu. Kita tahu beras segundi, tapi kita tak tahu dalam segundi itu ada apa biji. Dalam segundi itu yang patah ada apa biji, yang tak patah ada apa biji, kita tak tahu. Berat sebiji berapa kita tak tahu. Sebiji ni mari daripada mana kita tak tahu. Nak masuk perut siapa kita tak tahu. Ilmu Allah Ta'ala tahu dengan meliputi. Tak ada satu yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Termasuk benda dalam hati kamu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Kalau kamu nyata atau kamu sembunyikan benda dalam dada kamu, Allah tahu. Kita tak tahu. Kita tengok Sakat Zuhair, semua orang yang mengaji ni main nak mengaji. Dia buat kitab, dia main nak mengaji. Sakat tu je lah kita tahu. Hati perut dia macam mana, main nak mengaji kan, nak buat apa? Allah tahu. Allah Ta'ala tahu. Kita jahil, tak tahu. Itu. Baik. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an liyadhakkaru. Dan sesungguh telah kami nyatakan pada Al-Quran daripada misal dan wa'id supaya menerima pengajaran mereka itu. Walaqad sarrafna. Di situ nyata terjemah ni. Sesungguhnya telah diulang-ulang di dalam Al-Quran ini supaya menerima pengajaran. Nah, itu nyata tu makna ulang-ulang. Mudah kita faham. Sesungguhnya dan sesungguh telah kami nyata, kami ulang-ulang dalam Quran supaya menerima pengajaran mereka itu. Kalau kita mengaji Quran, ada ayat-ayat dan dia ulang-ulang, ayat yang macam sama ataupun sama. Dia ulang, lepas tu dia ulang lagi, lepas tu dia ulang lagi supaya kamu terima pengajaran. Betul, kaedah mengajak pun nak bagi dia ingat macam mana? Ulang supaya terima pengajaran. Kalau orang nak iklan apa-apa, dia guna kaedah Quran. Dia ulang. Dan benda yang sama dia ulang sebab tu orang sanggup bayar kepada Facebook lah, sanggup bayar pada televisyen lah, sanggup bayar kepada apa semua. Itu. Mula-mula orang dengar meluat. Ulang lagi. Akhirnya orang ingat barang dia. Akhirnya orang sebut barang dia. Kenapa? Ulang. Ayat Al-Quran ada ayat yang Allah Ta'ala ulang-ulangkan. Macam syirik. Tuhan yang esa. Allah tidak syirik. Allah tidak ada anak laki-laki. Allah Ta'ala tidak ada anak perempuan. Allah yang esa. Mensuci Allah daripada anak. Ayat ni selalu kita jumpa. Pasal apa Allah ulang-ulang? Supaya lekat di hati kamu. Supaya tersemat di hati kamu bahawasanya Allah Tuhan yang esa. Tidak ada syirik baginya. Nah itu. Tu yang Allah Ta'ala ulang-ulangkan ayat tu. Dan adalah ayat-ayat yang lain yang Allah Ta'ala ulang-ulangkan. Nah gitu. Faham? Ulang-ulang ni tujuan supaya kita terima pengajaran. Betul macam anak-anak kita kan. Kita sebut tak mau dengar. Sebut lagi. Ulang lagi. Kadang-kadang kita sebut, aku tak larat cakap dah. Lantak pinjam macam mana. Allah Ta'ala pun daripada mula kalau kita buka Al-Quran, sat-sat jumpa ayat tu lagi. Kenapa? Supaya lekat di hati. Supaya terpahat di hati. Supaya kamu tak lupa. Sebab tu Allah ulang-ulangkan ayat-ayatnya. Faham? Itu. Fa'asaf mana? Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an liyadhakkaru. Sesungguh telah kamu nyatakan pada dalam ayat ini Quran daripada misal, wa'ad, segala contoh-contoh, wa'ad, janji siksa, janji pahala, janji siksa, supaya menerima pengajaran mereka itu.
Allah dah ulang-ulang dosa, pahala, seksa, azab, nikmat syurga, selalu dah ulang-ulang supaya menerima pengajaran bagi mereka itu. Sebab tu ubat yang paling baik sekali ialah mengulang. Kita kecil-kecil dulu, kita rajin pergi menderah Quran. Orang kita, dulu takat mengkadam tu ingat semua. Mengkadam tu juzuk amma dulu. Kita tak kenal juzuk amma dulu, kenal mengkadam je. Kadam je. Sampai awal lagi sebelum nak sampai kat tugu Quran tu kita mengulang. Pederah. Bahkan kalau tak berderah lagi tu ambil rotan tibai lantai. Berderah. Duk apa? Berderah. Akhirnya kita ingat semua. Iqra ingat, lam yakuni ingat. Semua ingat, la uqsimu bihadzal balad ingat, semua ingat. La ingat lagi. La tak ingat dah. Pasal apa? Hang tak ulang, hang lupa. Tahu tak hak tak ingat, hak la ni lupa tu berdosa. Kalau kita tak ingatkan balik. Duk saja-saja lepas maghrib kena ulang. Kena ulang kan? Dosa tu. Kita biasa dengar tak berdosa besar kalau orang yang ingat Quran lepas tu dia lupa. Kita duk suluh kat siapa? Suluh budak ada mengaji tahfiz. Jaga hang hafal Quran, hang lupa dosa besar. Ada pula itu. Hang tu pun sama. Dulu hang pernah ingat mukadam tu, lah hang lupa. Berdosa besar kalau hang mati. Hang tak ingatkan balik. Duk buat apa? Pas maghrib tu, ulang. Kan lama mana apa? Ulang ingat. Tu kata Allah, kami sendiri pun ulangkan ayat-ayat Al-Quran yang macam sama. Kadang-kadang sama tu. Kita jumpa lagi. Satu kita jumpa lagi. Jumpa. Pasal apa? Allah ulang-ulang. Sesaja ke? Dah. Supaya tetap di hati kamu. Supaya kamu ingat tak lupa. Jangan syirikkan Allah. Ayat syirik Allah ulang selalu. Janji seksa, janji azab Allah ulang selalu. Supaya beringat. Kita lupa. Pasal apa? Kita tak ulang. Dosa besar. Sebelum mati tu kerja kita kena selesai dulu. Saya rasa ramai di kalangan kita terlibat dengan dosa ingat Quran, lepas tu melupakan Quran. Kita terlibat semua. Esok Allah tanya, pasal apa lupa? Hang tak ulang. Lah semayang tentu dah tak ulang. Dah tetap dah baca tu. Kalau pergi semayang jemaah jadi makmum, senang tak baca surah apa dah. Nak ingat bila? Tahajud malas kau nak ulang lama-lama sikit, bangun sejam kan bangun tahajud. Kau boleh ingat surah-surah kita lupa, tak bangun tahajud. Kau semayang seorang di rumah baca tetap dah. Maghrib kuliah pula Allah bila pun. Baca ayat tu dah. Subuh alam nasrah dengan wadduha dengan alam nasrah bila pun. Ulang hak tu. Hak lain tak ulang, lupa. Pasal apa dosa besar? Dulu saya biasa sebut. Pasal apa dosa besar? Pasal kita anggap benda yang ingat dalam Quran di dada itu kecil. Tuan-tuan, benda paling besar dalam dada kita Quran. Kadang-kadang kita rasa macam tak besar. Fatihah tu duduk dalam dada kita. Allah boleh ambil balik. Kita kena sedar, tuan-tuan. Kadang-kadang sedih, kita ralik. Ada orang, tuan-tuan sekalian, sampai satu saat, bukan tua tak mana lagi, tak ingat Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuhan tak bagi nak kata apa lepas pada tu. Nak bagaimana? Na'udzubillahi min zalik. Kita doa pada Allah. Allah bagilah peluang lidah kita boleh baca Fatihah sampai akhir hayat. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur aku tambah lagi. Kena bersyukur kita ni ingat Fatihah. Kena bersyukur surah-surah yang ingat di dada ni. Benda paling mahal dalam hidup kita Quran yang duduk dalam dada tu. Ingat kecil ke? Fatihah duduk dalam dada kita. La uqsimu bihadzal balad duduk dalam dada kita. Lam yakuni duduk dalam dada kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Daripada awal sampai sudah duduk dalam dada kita. Tu paling mahal sekali hidup kita. Kawan kita di dunia, kawan kita di akhirat. Bahkan kalau koma duduk sengak je, nak baca apa? Nak cakap dengan orang tak boleh. Dia ingat Quran, dia duduk ulang tu. Tu istimewa.
Kita biar bagi lupa. Dah lupa pula tak ikhtiar beringat balik. Kita hilang Iqra, kita hilang lam yakuni, kita hilang la aqsumu bihadzal balad, kita hilang wasyamsi wadduhaha. Kita rasa biar pi. Tak berasa apa. Tu yang berdosa. Hilang duit cari. Susah hati tak lena. Orang belah lembu hilang lembu ke, susah hati. Cari lembu pagi petang siang malam. Lembu hilang, kerbau hilang, kambing hilang, motor hilang, cari kelang kabut. Spek mata hilang, susah hati. Quran hilang di dada, ada hang pernah susah hati? Awak Quran yang hilang di dada terlebih mahal pada spek apa dia? Murah pada spek hang. Lembu hang lagi mahal, kerbau hang lagi mahal, motor hang lagi mahal. Pasal apa lembu hilang cari? Pasal apa kereta hilang cari? Pasal apa duit hilang cari? Sebab kamu anggap benda itu mahal bagi kamu. Quran hilang di dada, pasal apa hang tak cari? Bagi ingat balik. Hang sudah anggap benda tu tak mahal. Tu yang berdosa tu. Faham tak? Dia tak berasa apa. Bahasa menyembang di kedai kopi. Mengari. Maya-maya maghrib, lepas maghrib tak ada kerja apa, pergi sembang kedai kopi. Quran bukan kodok banyak tu. Kodok hilang, kodok hilang, kodok hilang. Pasal apa? Hang tak serafna, hang tak ulang ke dia. Hang tak ulang ke dia. Tuan-tuan, tu tugas kita dulu. Yang dah ingat dah jangan bagi hilang. Kalau tak tambah baru pun. Ni tambah baru dah. Hak ingat pun dah hilang. Rasa sayang tu duduk di mana pun boleh baca. Patut rasa sayang. Duduk tabah boleh baca, aku duduk tak kereta boleh baca, aku semayang tak baca surah apa, tak baca surah ni apa semua. Baru best, baru seronok. Ni kita lupa. Pasal apa? Leka. Kita ingat benda tu kita boleh lepas. Tak boleh lepas tuan-tuan, tak boleh lepas. Pasal kita ralik. Masa Tuhan bagi. Rezeki Tuhan bagi. Mata Tuhan bagi boleh tengok, telinga Tuhan bagi boleh dengar. Pasal apa hang boleh lupa? Bukan satu Quran pun. Orang lain satu Quran pun tak lupa. Kalau tu Allah Ta'ala tanya, orang lain macam hang juga, makan minum macam hang juga, pancing juga aku bagi macam hang lah juga. Pasal apa tak lupa ingat satu Quran sampai mati? Hang ingat juzuk amma pun tak habis. Juzuk amma ada 4, 5, 6 surah, 7, 8 surah. Tu pun lupa. Pasal apa lupa? Kalau saya tanya tak boleh jawab dah. Esok nak jawab macam mana depan Allah Ta'ala? Ni balik ni duk melengung sat. Surah apa habis saya ingat, lah tak ingat dah. Ada dah. Tak mau mengaku pula dah, tadi mengaku. Balik melengung sat. Surah apa yang dulu biasa ingat, lah tak ingat dah. Bagi ingat balik sebelum mati. Bagi ingat balik sebelum mati. Lepas tu jangan bagi lupa dah. Bukan kita hilang lembu, bukan kita hilang duit. Kita hilang Quran. Tahu tak? Kita hilang Quran. Hak duk dalam dada. Hak Quran hak duk dalam kitab ni tuan-tuan sekalian. Kemudian dah hak nombor 1 sekali, awal sekali Quran ni di dada. Di dada Nabi SAW. Duduk di dada-dada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mari zaman Sayyidina Uthman baru bukukan Quran ni. Bukukan Quran. Asal Quran ni duduk dalam dada. Jadi kita kalau tak satu Quran pun, tak banyak macam orang lain pun, bagi ada lah juga. Lepas tu jangan bagi lupa. Sayanglah tuan-tuan, sayang Quran dalam dada kita. Mulia kita bawa diri kita dalam Quran, ada dalam dada ada Quran, walaupun tak banyak. Tak banyak tu lah kena jaga. Pandai. Aku pun ada banyak dah anak seorang ni ya. Jaga apa tu, ada tekok tu ya. Pandai tak? Nah, tanah bukan ada banyak mana, ada tanah ni dia sayanglah juga. Ada tanah luas ni je bukan banyak mana pun tapak rumah. Pandai sayang. Sebab tak banyak. Nah dah. Pandai dia jaga elok-elok benda. Ada kereta sebiji ni je pun tak jaga dia, habislah kupur semua. Pandai sayang kereta sebab kereta tak banyak. Quran hak tak banyak tu tak pandai sayang. Bukan berapa surah pun dulu kecil-kecil ingat. Orang lain sampai 3-4 juzuk, 5-6 juzuk, 7-8 juzuk, 30 juzuk, bang duk dalam Quran nak baca bila boleh. Hang nak jaga lam yakuni pun tak boleh. Nak jaga Iqra pun tak boleh. Nak jaga la aqsumu bihadzal balad pun tak boleh. Seimbang kemas. Bang tak kepala betul sekali. Nah tu. Awak tak berasa apa? Melengung baik. Malas sangat.
Tuan-tuan sekalian. Esok tanya ni nak jawab lagu mana dengan Allah Taala? Jawab macam mana? Surah pendek tu pun tak boleh jaga, biar bagi dia hilang. Nak jawab apa dengan Allah Taala? Tu tujuan kita mengaji, tuan-tuan. Saya tolong peringatkan tuan-tuan. Peringatkan saya sama. Ni kita mengaji hubungan kita sampai ke akhirat. Tuan-tuan sekalian, hubungan kita mengaji, saya mengajak, tuan-tuan mengaji. Siapa nak nasihat? Saya. Tuan-tuan sekalian, ikhlas lillahi ta'ala. Tuan-tuan sekalian, betul kadang-kadang saya sendiri pun tak pi kuliah mengarik setengah-setengah tu, potong. Duk saya saja lepas maghrib, ulang balik, hai ingat-ingat dulu. Lupa, tuan-tuan. Lupa. Kalau pi umrah tu, buat umrah sekali nak buat lagi. Sampai buat umrah. Lepas tu tak buat dah. Masuklah masjid, ulang balik. Takut mati lupa. Minggu-minggu dah. Puluh hari dah ulang balik apa semua. Sayang. Tuan-tuan sekalian, sayang. Boleh ingat. Tu pun lupa juga kadang tu. Kerana Allah bagi juga aku ni ingat Quran, walaupun tak banyak macam orang lain. Kita, Allah pernah anugerahkan kita masa umur 7-8 tahun dulu. Anugerah Allah yang cukup mahal. Lah tua lupa. Salah siapa? Salah kita. Oh, kita kata kami ni tua, sebab tu kami lupa. Tak bukan pasal tua, pasal hantu penyegan. Nak mengulang-ulang. Faham? Allah sendiri pun ulang ayat yang sama, ulang yang sama. Pasal apa? Tak mau bagi kita lupa. Allah sebut. Ingat ayat ni. Balik baca ayat ni, letak kepala, letak tangan tadi, fikir. Itu. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an liyadhakkaru. Sesungguh telah kami ulang-ulang dalam Quran ini supaya menerima pengajaran mereka itu. Wa ma yaziduhum illa nufura. Dan tiada menambah akan mereka itu melainkan jauh daripada jalan agama yang sebenar. Walaupun Allah ulang, orang yang hati dia mereka tutup tak masuk juga. Betul tuan-tuan sekalian, kita kena ulang. Macam kita mengaji ni, habis kita ulang lagi sampai kita mati. Sampai kita mati. Quran nak ulang mana Quran? Ngaji pun kita ulang ayat tu, tafsir pun nanti kita ulang lagi. Saya bercita-cita kalau umur panjang nak ulang kitab yang sama. Nurul Ihsan ni lah juga. Ulang supaya terpahat di hati saya yang mengajar. Dan diterpahat hati tuan-tuan yang belajar. Tu cerita dia, tu Quran. Qul law kana ma'ahu ilahatun kama yaqulun idzan labtaghu ila zil arsy sabila. Kata olehmu ya Muhammad, jika ada sertanya Allah Ta'ala itu Tuhan seperti barang yang kamu kata, itu nescaya menuntut mereka itu kepada Tuhan yang punya arasy itu jalan berperang. Baca kat ni. Kata olehmu ya Muhammad, jika sertanya Allah Ta'ala itu Tuhan serta barang yang kamu kata itu nescaya menuntut mereka itu kepada Tuhan yang punya arasy itu jalan. Tuntut jalan. Baik, kita akidah kita Tuhan yang esa. Seluruh alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah tu siapa? Rabbil Alamin. Dialah Tuhan sekalian alam. Ada agama-agama yang sesat yang faham ada Tuhan jaga bumi, ada Tuhan jaga langit, ada Tuhan jaga air, ada Tuhan jaga gunung. Ni Tuhan jaga hujan. Banyak sangat Tuhan. Tuhan paling besar sekali apa dia? Tuhan jaga arasy. Tu Tuhan paling besar sekali. Tuhan jaga arasy. Jadi banyak Tuhan. Sebab tu dia nak pergi ke air, dia minta tu hak jaga air. Nak naik kat gunung, dia minta hak jaga gunung. Banyak sangat. Kita dah Bismillahirrahmanirrahim. Mendebat. Dengan nama Allah Tuhan yang pemurah lagi sayang tepat. Nak naik kereta, nak naik bot. Siapa yang nak lalu atas dalam laut, nak lalu dalam laut apa semua, nak kena minta hak jaga laut dak. Yang jaga laut tu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan.
Semua guna nama Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Mudah. Kenapa? Tuhan yang esa yang jaga seluruh alam ini. Tapi ada pahaman mereka mengatakan Tuhan yang besar sekali nombor satu jaga arash. Lepas tu bumi ada Tuhan lain jaga, langit ada Tuhan lain jaga, laut ada Tuhan lain jaga, gunung ada Tuhan lain jaga, bukit ni Tuhan ni, bukit ni Tuhan ni, apa semua. Kalau begitu kata Allah Ta'ala, semua Tuhan banyak, akan jadi macam mana? Hari ini kenapa negara-negara berperang, bergaduh? Kenapa? Banyak orang-orang yang berkuasa, maka berlaku jadi pergaduhan dan pertengkaran. Bila berlaku pergaduhan, hancur. Berlaku perebutan kuasa akan hancur. Negara akan hancur bila berlaku kerebutan kuasa. Akan hancur. Tak dapat jangan baik berperang untuk dapat kuasa. Bila berlakunya peperangan, hancurlah negara tu. Naik kerajaan baru dia bangun balik negara tu. Bila bangun balik, ada pula orang sakit hati nak pada kekuasaan dia pula, perang pula, hancur negara tu. Kalau Tuhan ni banyak, nescaya Tuhan ni berlumba-lumba nak. Tuhan bumi dia tak mau duduk tak bumi saja, satu hari dia nak menguasai langit, kena berperang dengan Tuhan langit. Tuhan langit pula, aku tak mau menguasai saja, aku nak menguasai kursi, berperang dengan Tuhan kursi. Tuhan kursi pula tak puas hati juga nak berduduk, aku nak naik sampai Tuhan arah, berperang dengan Tuhan arah apa semua. Jadi lagu mana bumi ni? Hancur berkecai. Tuhan langit nak turunkan hujan, Tuhan bumi kata aku tak mau. Aku tak mau. Tuhan bumi nak hujan, Tuhan langit kata aku tak mau turunkan hujan. Jadi macam mana alam ini kalau Tuhan tu banyak? Allah datangkan ayat ni supaya kita fikir. Sekarang bumi ni tersusun dengan baik. Hujan turun, bumi sambut. Tumbuh-tumbuhan tumbuh, keluarkan hasil. Tumbuh pula segala tumbuh-tumbuhan. Ikan, hujan turun, sungai-sungai mengalir air. Dalam sungai ada ikan, ada apa semua. Dalam laut pula hidup segala ikan-ikan di dalam laut, segala hidupan laut tersusun rapi dengan rezeki, dengan apa cukup lekat apa semua. Ni apa dia? Tuhan yang esa yang memerintah seluruh alam ini. Kalau berlaku banyak, akan berlaku rebutan kuasa. Tak payah fikir pasal alam ni, tuan-tuan sekalian. Fikirlah negeri sudah. Bercakap sana, bercakap sini, nak kuasa. Pasal nak kuasa. Jadi macam mana? Allah sebut kalau berlaku perebutan kuasa, Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan gunung, Tuhan air, Tuhan darat, Tuhan arah, Tuhan apa semua, hancur lama dah alam ini. Sekarang sila kaji bagaimana penyusunan alam ini dengan rapi. Bagaimana turunkan hujan. Hujan, awan mengandung air. Angin tolak awan. Hujan turun hantar kepada tempat-tempat yang perlu. Di sini hujan, di sini tidak, di sini kemarau, di sini hujan, apa semua. Semua ini bawah aturan Allah, Tuhan yang esa. Tu kita sebut la ilaha illallah. Berbeza orang sebut la ilaha illallah dengan mengaji sebut saja. Faham? Sebab tu orang takut dengan rebutan kuasa ni. Macam kita lah ni. 5 tahun sudah bertukar kuasa. Kalau sat tukar, hancur negara. Hancur. Tuhan yang esa Allah sebut. Allah bagi contoh. Pergi kita fikir. Hancur. Ni dalam COVID ni tuan-tuan, makin teruk. Makin banyak. Lama mana kita tak boleh pergi masjid, lama mana kita tak boleh pergi surau. Lama mana kita larat nak duduk lagu tu, kehidupan kita kena teruskan juga. Pilihan raya berlaku di Sabah baru ni, mendadak naik apa semua. Macam mana kalau berlaku pilihan raya umum, orang takut. Orang takut. Orang politik ni tuan-tuan, dia nak kuasa, dia tak kisah apa, dia redah api, dia sanggup buat apa saja nak kepada kuasa. Redah api juga kok mana cerita pun. Ni fikir masa berjalan,
Setahun bukan lama lagi, 2 tahun bukannya lama, sampai tempoh dia. No, ada susah hati, ada satu lagi pelihara raya. Ada satu pelihara raya kecil di Sabah. Sarawak. Macam mana? Tuan-tuan sekalian. Ini. Bagi contoh. Ini manusia. Berlaku rebutan kuasa. Itu. Tengoklah berlaku rebutan kuasa, akan berlaku kehancuran di Syria. Rebutan kuasa. Apa semua. Baik, kalau Tuhan tu banyak, anak Tuhan, bapa Tuhan, Tuhan satu, Tuhan dua, takkan tak berebut kuasa? Itu berlaku. Semua. Dan Tuhan pula maha berkuasa, tiba-tiba tak boleh berkuasa. Tuhan langit maha berkuasa, tapi tak ada kuasa di bumi. Tuhan apa? Tuhan bumi maha berkuasa, tapi tak ada kuasa di langit. Tuhan gunung maha berkuasa, tapi tak ada kuasa tak ada kuasa di darat. Tuhan air maha berkuasa, tak ada kuasa di darat. Tuhan darat maha berkuasa, tak ada kuasa di air. Tuhan apa? Kuasa tak mutlak. Apa makna Tuhan? Jadi yang mana kuatnya? Qul huwallahu ahad. Kata olehmu Tuhan itu esa. Kata olehmu Tuhan itu esa. Itu. Baik. Ini kuatlah akidah kita bahawa Allah Tuhan yang besar. Tak terima akal kata Tuhan satu, Tuhan dua, Tuhan tiga, macam setengah agama, macam Hindu. Tuhan berjuta. Akal tak boleh masuk, tak boleh masuklah akal. Tu cerita dia. Kalau kata Tuhan banyak, kuasa dia tak mutlak. Hak bumi kuasa bumi saja. Hak langit kuasa langit saja. Hak gunung kuasa gunung saja. Hak laut kuasa laut saja. Tuhan apa? Ada benda yang dia tak boleh buat. Allah fa iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah Taala kehendak sesuatu, Allah kata jadi, jadi. Tak ada siapa boleh sekat, tak ada siapa boleh halang. Kuatlah akidah kita bahawa Allah Tuhan yang besar. Kalau banyak bukan kuat, lemah. Itu. Habis. Yang ampunya arash itu jalan berperang seperti raja-raja dunia ketika berbilang pada satu tempat. Faham dah? Kalau tuan-tuan baca terus itu tak faham. Terus saya urai saat ni bagi faham sikit. Habis. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulun uluwan kabira. Maha sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala dan maha tinggi daripada barang yang kamu kata akan sebagai maha tinggi, lagi maha besar daripada syirik. Maha suci Allah. Apa yang kamu kata? Siapa dia kamu tu? Orang musyrikin. Allah tak macam maha suci. Tuan-tuan, bila orang tuduh kita yang sangat berat, kita tak kerti dah nak kata apa, dia tetap tuduh kita, kita kata apa? Subhanallah. Fahamlah sebut itu. Hangga mak kata kat aku macam tu. Ada. Bila dia sakit, dia pergi menengok. Pergi menengok, Tok Bomo kata yang buat kat hang ni ada. Orang dia badan gemuk. Rambut renting-renting sikit. Dia pun pejam telek, mak mentua dia. Hak badan gemuk, rambut renting. Balik, mak yang buat kat cik. Mak ni malam-malam baca Quran, berzikir, bertahajud. Pi mengaji, kawan pun kawan mengaji apa semua. Menantu pi tuduh kata mak dia pi cari bomo siam buat kat dia. Padahal mak cukup sayang kat dia macam anak sendirilah menantu pun. Tapi pegang teguh dengan tok bomo tu juga. Tak upaya cek pi tengok 3-4 orang semua kata mak buat. Sudah kita nak kata apa? Subhanallah. Nada. Hatu je subhanallah. Ayatnya subhanahu wa ta'ala amma yasifun amma yaqulu. Uluwan kabira. Maha suci Allah. Maha suci dan maha tinggi. Apa yang mereka tu kata? Subhanallah. Boleh kata aku ada anak perempuan, ada anak laki-laki. Subhanak. Maha suci. Faham tak? Nak kata apa lagi? Apa nak kata lagi? Tetap dalam dunia ni ada juga sampai sekarang. Bukan dulu saja. Sampai sekarang yang kata Allah ada anak perempuan, Allah ada anak laki-laki, Allah ada Tuhan satu, Tuhan dua. Nak kata apa lagi? Subhanallah. Macam kita tadi lah.
Takkanlah kita nak buat. Lah pun ada, tuan-tuan. Bila hidup lama ni, tuan-tuan, kita berjumpa banyak benda. Dulu kita biasa dengar saja. Ada benda yang kita dengar, kita tengok dengan mata kepala kita. Allah, dia tuduh orang ni buat, dia tuduh orang ni buat. Nah, tuan-tuan sekalian, baru ni pun ada saya sampai terpaksa kait-kait habis dengan kita-kita sini apa semua. Nak buat pasal apa? Tak ada pasal-pasal, tuan-tuan sekalian. Ini contoh. Letih lah, tuan-tuan. Kadang-kadang benda yang kita kata, tuan-tuan sekalian, dulu kata saja, mari kat kita, dan kepala kita semua. Ini ada, tuan-tuan. Macam tadi. Tuduh sana, tuduh sini. Bila orang kata tak boleh percaya pada Tok Bomo, saya percaya. Nak kata apa? Ada? Nak kata apa? Dia pegang teguh. 3-4 orang Tok Bomo kata lagu tu. Dalam Islam, pergi menengok kat Tok Bomo tu pun haram dah. Tak kata percaya lagi. Jalan nak pergi menengok tu pun dosa besar dah. Kalau mati dalam perjalanan accident, mati maksiat. Mati itu mati jahat. Buruk. Kerana perjalanan kamu tu nak pergi cari Tok Bomo, nak nengok siapa buat. Mati tengah jalan tu, mati dalam maksiat. Tu tak pergi nengok lagi, baru berjalan nak pergi. Kalau cukup 2 meralah semayang qasar jamak tak sah. Siap qasar jamak pula tu tak sah. Kenapa? Jalan maksiat nak qasar jamaknya ni. Subhanallah. Nah itu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah saja. Nah itu. Baik. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, maha tinggi daripada barang yang kamu kata, akan sebagai maha tinggi lagi maha besar daripada syirik yang kamu sembah itu. Tusabbihu lahu samawati sab'a wal ardu wa man fihinna. Mengucap tasbih baginya Allah Taala itu oleh langit yang 7 dan bumi dan segala mereka yang di dalamnya. Hampir kata Tuhan langit, Tuhan bumi, yang lain-lain. Semua ini Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pegang betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maha suci Tuhan. Tuhan tu siapa? Maha suci Allah. Allah tu siapa? Dia Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam. Tak ada Tuhan lain dah. Dialah Rabbul Alamin. Dan kita baca tiap-tiap kali semayang, baca Fatihah yang tu mula dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, mengucap tasbih baginya, bagi Allah, oleh langit yang 7. Langit tu mengucap tasbih bagi Allah. Beribadah, bertasbih pada Allah dengan cara mereka. Kita bertasbih ada perkataan subhanallah, subhanallah. Langit bertasbih kata Allah dengan cara langit. Itu. Dan bumi juga bertasbih dengan cara bumi. Dan segala mereka yang di dalamnya, yang di dalam langit dan di dalam bumi, bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Pokok kayu bertasbih, binatang bertasbih, ikan-ikan di air bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Malu kita kalau manusia ni tak tasbih. Waktu masa rokok dan sujud kita disuruh tasbih. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Tuhan yang maha besar. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhan yang maha tinggi. Jangan ralik di mulut ngomong apa kata orang tak tahu. Kita bertasbih, rokok tasbih, sujud tasbih. Dulu kita biasa baca dah dalam Riyadhus Salihin. Dekat-dekat Nabi nak wafat, turunnya ayat iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdik wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah pada Tuhan engkau, wastaghfir, dan istighfarlah. Sebab tu hujung-hujung sebelum Nabi wafat, ketika Nabi rokok dan sujud, Nabi baca apa? Subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik.
sebagai sahut surah Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath. Hak kita panggil tasbih kifarah. Patutnya tuan-tuan, umur kita dah tua dah. Kawan-kawan dah mati banyak dah. Langkau lebih pada 40 dah. Rokok kita kena tambah dah. Subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci, subhanakallah, maha suci Allah, wa bihamdik, dan kepujian pada engkau. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku bertaubat pada engkau. Aku minta ampun pada engkau dan aku bertaubat pada engkau. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hujung-hujung usia Nabi, orang tanya, Aisyah tanya, ya Rasulullah, kenapa banyak sangat sebut subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik? Karena sahut fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah pada Tuhan engkau, bukan bertasbih saja, wastaghfir, minta ampun. Jadi tuan-tuan, kalau hak tak mula lagi, kau boleh mula hari ni lah. Dalam rokok dan sujud, tambah sikit lagi, minta ampun. Minta ampun. Ataupun sebut hak tu pun tak apa, tambah sikit, Allahumma ghafirli, aku dosa banyak, ya Allah, aku tua nak mati dah, kawan-kawan mati banyak dah, tolong ampunkan aku. Nak baca yang tu pun boleh, subhana rabbil azim wa bihamdihi Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah aku. Turun sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, tambah Allahumma ghafirli. Ataupun nak baca yang tu 2 kali, tambah hanu 3 kali, subhana rabbil azim wa bihamdihi 2 kali, yang sekali lagi tambah subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kita kena tambah astaghfiruka wa atubu ilaik hujung. Kerana hujung-hujung usia kita kena tambah astaghfiruka wa atubu ilaik. Kamu muda lagi, lambat lagi nak mati. Lambat lagi nak mati. Kawan mati meneru dah lebih. Tuan-tuan, dah ni umur 40 tak boleh pi dah. Saya sedih kawan-kawan saya. Banyak tuan-tuan sakit. 40, 41, 42. Cimanek darah tinggi. Sengat duduk di rumah tak dengar apa semua dah. Itu menimbulkan keinsafan pada kita. Kita tak. Macam kata tadi lah, macam duduk belitiak tadi. Surah ni hak lama. Bukan kata nak tambah baru. Hak lama pun kau duduk lupa. Sama juga subhanallah azim wa bihamdihi ni. Tambah sikit lagi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku minta ampun pada engkau dan aku bertobat pada engkau. Tidak bertambah Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah aku. Kita beribadat apa pun, khasnya semayang tuan-tuan, kita kena sedar. Kita kena sedar. Buat sedar diri kita. Dosa banyak. Umur dah banyak dah. Kawan-kawan mati meneru dah. Itu. Tambah dalam rokok dan sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila turun izaja suruh buat apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbih pada Tuhan kau, jangan lupa minta ampun sama. Wastaghfir, istighfar sama. Masa bila? Betul lepas sembahyang tersebut astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Masukkan dalam sembahyang. Ketika rokok dan sujud. Tambah. Kalau tuan-tuan nak baca tasbih kifarah terus pun tak apa, macam Rasulullah SAW sebut. Dulu kita biasa baca Riyadhus Salihin kan. Itu. Ataupun baca biasa, tambah sikit lagi hujung, Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah aku. Tak apalah tambah wali-wali daya ke apa ke. Semua. Baik. Bertasbihlah bagi Allah 7 petala langit. Yang 7 petala langit di 7 wal ardi, dan 7 petala bumi. Semua yang ada. Wa man fihinna, dan barang yang ada 7 petala langit dan bumi. Apa yang duduk atas dalam bumi ni? Dalam bumi kita tahulah barang ada. Apa dia? Pokok kayu. Apa? Binatang. Apa dia lagi? Manusia. Hak ni duduk. Wa man fis sama, yang duduk di langit apa dia? Maknanya di langit ini ada juga. Macam di bumi. Kita tak tahulah, kita tak pergi. Tapi kata Allah,
bertasbihlah pada penduduk langit dan penduduk bumi yang 7 ini dan benda yang ada di atas langit dan bumi. Di sini tuan-tuan sekalian ada orang buat kajian. Sebab Allah guna perkataan man, bukan ma, man. Man beza dengan ma. Ma ni barang. Barang ni benda kayu, batu, tunggu apa semua. Bila kata man, yang berakal. Yang berakal. Gitu. Bertasbihlah pada Allah yang duduk atamu yang hidup. Tu yang kata pokok kayu ada akal fikiran cara dia. Hidup cara dia. Hidup apa semua. Manusia. Ada yang mengatakan tu yang duduk buat kajian dah. Ada tak penduduk-penduduk seperti manusia di langit? Di langit. Ada ke tak ada? Tu orang duduk kaji dan ni apa semua di langit tu. Ada ke apa semua ni? Maknanya kalau ikut sini ada. Ada tak yang macam manusia? Wallahu a'lam. Tapi kata Allah, ada man fis sama. Mereka yang duduk di langit menjadi penduduk langit. Ada. Yang berakal penduduk langit tentulah malaikat. Penduduk langit malaikat. Itu. Ada tak hak macam manusia? Wallahu a'lam. Tapi semua penduduk langit, penduduk bumi bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak timbul Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan gunung, Tuhan paya, Tuhan darat apa semua. Hanya Tuhan yang esa ialah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pasal apa kita ulang-ulangkan Fatihah macam tadi? Supaya tetaplah hati kita. Ulang Fatihah. Nak kenal Tuhan, Allah tu siapa? Dialah Tuhan sekalian alam. Lagi Ar-Rahmanir Rahim. Allah dia pemurah lagi kasih sayang. Maliki yaumiddin. Allah tu siapa? Allah juga dia memiliki hari akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah saja kami minta tolong. Hanya Allah saja kami sembah dan kami minta tolong. Lepas tu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, banyak jalan-jalan yang sesat di dunia ini. Tolong tunjukkan kami jalan yang betul sehingga dapat bertemu denganmu. Lagi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang kau beri nikmat pada mereka itu. Macam mana jalan nabi-nabi, macam itulah jalan saya nak duduk. Depa ni orang yang dapat nikmat. Macam mana jalan siddiqin, syuhada, salihin, ni jalan orang yang dapat nikmat. Letak kami jalan depa tu macam depa tu. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang yang kau murkai. Jangan letakkan kami jalan yang orang murkai, yang kau murkai. Waladdallin. Dan jangan letakkan kami orang yang dallin. Apa dallin? Orang yang sesat. Sama ada kami orang yang engkau murkai, tahu. Tapi buat kerja benda yang Allah Ta'ala murka. Ini orang bukan sesat, dia tak sesat. Dia tak sesat, dia tahu, dia reti. Tapi buat bagi Allah murka. Murka. Satu lagi, hak dhalin ni, dia sesat, dia bodoh ikut orang. Apa semua? Dua-dua ni ya Allah jangan letakkan kami. Letakkan kami siratal mustaqim macam allazi an'amta alaihim. Orang yang kau beri nikmat atas mereka itu. Saya duduk jalan tu. Hari-hari baca Fatihah. Petuduk atas dunia lah orang ulama. Nak ikut siapa? Nak ikut siapa? Hang duk minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Lepas tu duk maki ulama, duk maki tok guru, duk cerca orang alim. Lepas tu nak duduk tak tahu. Ingat, jangan baca saja Fatihah tu, amalkan yang kita baca dalam Fatihah tu. Habis. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan tiada ada daripada suatu makhluk itu melainkan mengucap tasbih ia akan pujian Allah, dengan pujian Allah, tetapi tiada kamu faham tasbih mereka itu. Allah sebut semua makhluk-makhluk Allah bertasbih. Malulah kita. Tapi kata Allah, kamu tak faham macam mana depa tasbih. Pasal apa tak faham? Ilmu kita sikit sangat.
Renung pokok-pokok kayu tanam kat dalam tepi rumah kita apa semua. Pokok dokong, pokok cepedak, pokok nangka, pokok bunga, pokok apa tu, dia tasbih. Hang dengar tak? Hang tak dengar. Kata Allah tasbih. Macam mana cara tasbih? Hang tak faham. Hang tak faham. Semua makhluk-makhluk Allah bertasbih. Ayam, itik, lembu, kebau bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertasbih pada Allah Ta'ala. Betul kita tanam pokok-pokok kita tenang. Dia makhluk Allah yang bertasbih. Belah yang itik kita tenang. Yang serabut kepala dengan orang. Orang ni macam ni, orang ni macam ni, orang ni macam ni, orang ni macam ni. Oh, sakit kepala. Tuan-tuan sekalian. Kalau orang buat kerja kontrak ni bersabut dengan orang. Buatlah juga pikir kepala. Menega-menega kena bu semua. Sakit kepala. Hak tenang sekali apa dia? Belah lembu. Buat kira dengan lembu. Yang sakit kepala, orang curi lembu. Bukan pasal lembu, pasal orang juga. Lembu tu dia tak buat masalah kat kita. Mana ada masalah? Kebal tak buat masalah kat kita. Ayam itik tak buat masalah kat kita. Yang buat masalah, orang. Tuan-tuan sekalian. Tu. Allah, tuan-tuan, saya dengan menatang ni suka sangat. Lembu, kebal, ayam itik, semua Allah tenang tengok perangai mereka. Tengok perangai mereka tenang. Nubuh di kebun dulu. Duk tengok tak ada nak pergi tengok apa semua. Buah tang tu 3-4 ekor abang main. Kik kepala tengok orang, tengok kebau sana. Tengok apa semua. Makhluk Allah depa bertasbih. Jangan ada hina depa. Tu baru ni bubur racun puradan. masuk apa abang televisyen apa semua di mana Langkawi ke mana. Lemah sebab burung-burung duk makan benih padi dia. Mati habis burung ciok, burung tekukuk mati habis. Jangan tuan-tuan. Nabi selalu sebut takkan masuk syurga orang kecuali hati dia seperti hati burung. Orang ni tuan-tuan, orang baik ni kita tengok muka dia kita terasa tenang je tengok. Tapi banyak tak tenang lah tengok muka orang ni, terabut. Sebab banyak tak baik. Banyak tak baik. Cuba tengok burung. Tengok burung. Burung punai, burung ciak rumah. Pun perhati wajah dia. Wajah dia tu dengan penuh tenang. Burung tekukuk, burung ciak rumah, burung punai. Tengok wajah dia pun tengok. Tenang dia pun semua. Makhluk Allah yang bertasbih kata Allah. Yang bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kata Nabi tak masuk syurga kecuali orang seperti mana hati burung. Tenang dia. Kerana banyak bertasbih. Hampir bubuh puradan bagi dia mati. Tikui tak apalah. Burung tak boleh. Tuan-tuan. Dia makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang tenang. Allah hantarkan makhluk ni untuk jadi hiburan kita. Sebab tu orang buat taman burung. Bayar nak pergi tengok tu, bayar nak pergi tengok burung. Ada taman tikui. Ada. Taman ulat. Ada taman ulat. Tapi kita pergi taman ulat serabut. Saya tak mau pergi. Walaupun duduk dalam cermin aku terkejut apa-apa main di kaki dengan ulat. Ada cermin tu. Tapi kan zoo apa semua nak pusing-pusing kot lain apa semua. Tuan-tuan sekalian. Tapi burung, Allah tengok telah ketah mereka. Jangan tuan-tuan, jangan bunuh. Jangan. Tengok di Madinah, Mekah. Burung itu merpati burung apa semua. Jangan nak makan boleh makan. Buah racun bagi depa mati tak baik. Depa bertasbih pada Allah. Bersahabatlah dengan Allah. Pokok-pokok tanah jangan beri kosong, korek tanah. Ada ruang sikit saya kata apa semua kita tak ganggu orang, ada ayam 3 ekor belah daripada nasi duk tok longkang. Sebab tu saya nasihat anak-anak. Lah ni apa kerja elok-elok beli rumah, ada tanah luas sikit. Ni bukan kita nak mewah nak apa. Kita nak ni dengan makhluk-makhluk Allah ni. Duk rumah flat ke boleh duk lah. Kan nak belah kambing nama flat. Ini potong Myanmar apa noh. Main Burma apa semua belah kambing belah apa semua. Tuan-tuan sekalian, ini makhluk Allah Taala yang bertasbih pada Allah Taala. Banyaklah ayat-ayat pagi ni kita belajar yang menyentuh hati kita. Tuan-tuan sekalian, sedaplah. Ini tu kata Allah. Wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan tiada
ada suatu makhluk itu melainkan mengucap tasbih ia dengan pujian Allah, tetapi tiada kamu faham tasbih mereka itu, yakni tiada suatu daripada manusia dan jin dan malaikat dan segala binatang, jamat, kayu, batu, satu itu melainkan sekalian mengucap tasbih pada Allah Ta'ala dengan kata subhanallah wa bihamdih. Ada yang kita erti, yang tiada erti. Ada yang kita erti, ada yang kita tak erti. Melainkan orang yang kamil seperti nabi-nabi dia faham, wali-wali faham tasbih mereka itu. Ada orang erti, ada orang tak erti. Kecuali nabi-nabi faham, wali-wali Allah faham, kekasih-kasih Allah faham. Macam sebut wali lah, tuan-tuan, kita cuba jadi wali Allah. Bukan kita nak sesat pun. Dosa kita buat, kita bertaubat segala dosa-dosa kita. Bangun malam sikit, mayang tahajud tak banyak 2 rakaat. Pagi-pagi kita buat duha. Hidup macam orang lain tak apa. Baca Quran, minggu-minggu kita mingguan macam ni, kita mengaji apa semua. Cuba dekat diri dengan Allah. Nanti Allah bagi kita faham. Tengok pokok-pokok, rasa mereka bertasbih pada Allah. Tengok binatang-binatang, mereka bertasbih pada Allah Ta'ala. Kata Allah, kamu tak faham macam mana mereka tasbih. Itu innahu kana aliman ghafura. Innahu kana haliman ghafura. Bahwasanya Allah Ta'ala itu ada, ia amat kasih sayang. Allah Ta'ala itu amat kasih sayang. Hang tengoklah alam ciptaan ini, Allah buat, Allah kasih sayang pada kita. Allah bagi air, kita tak boleh hidup kalau tak ada air. Di Selangor sat-sat tak ada air, sat-sat tak ada air, Kelangkah pun. Baru kita tahu besarnya harga air. Siapa reti buat air? Tak ada siapa reti buat. Tak ada air tak boleh hidup. Menderita kalau air tak ada di rumah tu, menderita. Nu duk pi beratok cedok ayat apa semua. Allah Halim. Allah Ta'ala maha lemah lembut. Kalau kaji tengok halusi ciptaan Allah, tersusun kemas rapi. Tiba-tiba hang kata ada Tuhan lain, merapu. Nah gitu. Baik. Lagi amat mengampuni dosa hambanya. Lagi amat mengampuni dosa hambanya. Apa makna? Tiada segera dengan siksa. Allah tak segerakan siksa. Tuan-tuan, kalau Allah ni lambat maaf, kalau Allah ni tidak mengampuni, hancur dah kita. Buat dosa esok pagi kena. Buat hari ni dosa 2-3 jam turun bala. Habis. 10 tahun buat dosa tak dibalakan lagi. Allah bagi masa selama 10 tahun taubat. 2-30 tahun buat dosa, Allah tak balakan lagi. Allah bagi masa untuk kita bertobat. Tu kata dia Ghafur. Allah Maha Pengampun. Buka ruang untuk kita bertaubat. Dosa ni buat selalu. Hang taubatlah, Allah nak ampun. Kalau buat dosa, tak bertobat lagi setengah jam, pang lintak panah atas kepala, pecah kepala. Tak macam tu. Tuan-tuan sekalian, Allah bagi ruang yang panjang kepada kita untuk kita bertaubat. Itu. Wa iza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wallahu a'lam. Tuan-tuan pakat jaga nak SOP keluar pakai lamas tu. Allah.